Assalamualaikum murid-murid. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pelajaran yang kedua, iaitu beriman kepada hari kiamat. Sebelum tu, jom kita ulang kembali berapakah rukun iman yang kita ada. Okey. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Jadi, pelajaran kita untuk tajuk beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Hari kiamat bermaksud hari yang terakhir bagi alam ini. Alam ini tidak akan kekal dan murid-murid, pada suatu hari nanti alam ini akan musnah binasa. Bila dia akan musnah? Bila terjadinya hari kiamat. Kita pun tak tahu bila hari kiamat tu akan berlaku. Ada banyak tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar bila akan berlakunya hari kiamat. Sekejap lagi maklumat akan terangkan. Jadi wajib kepada kita sentiasa buat persediaan bagi menghadapi hari kiamat. Okey, apa hukum beriman dengan hari kiamat ni? Kita sebagai orang Islam wajib mempercayai. Apa yang jadi kalau kita tak percaya? Kita akan berdosa dan terkeluar daripada Islam. Dalil beriman kepada hari kiamat boleh kita lihat dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga ayat 8. Ayat Zalzalah bermaksud kegoncangan. Mari kita dengarkan bersama-sama bacaan surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sekarang jom kita lihat terjemahan bagi surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga ayat 8. Okey, maksud ayat yang pertama, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Ayat yang kedua, serta bumi mengeluarkan segala isinya. Ayat yang ketiga, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun ataupun perasaan yang sangat takut. Manusia akan bertanya, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Ayat yang keempat, pada hari itu bumi pun menceritakan kabar beritanya. Ayat yang kelima, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya supaya berlaku demikian. Ayat yang keenam, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Ayat yang ketujuh, maka sesiapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Sesiapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil-kecil kuman sekalipun, sekecil lagi daripada kuman sekalipun, maka Allah akan catat dalam buku amalan dia. Ayat yang ke-8, dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya juga dalam surah amalnya. Maksudnya siapa yang buat jahat walaupun sekecil-kecil perkara, maka Allah akan catat, malaikat akan catat dalam kitab amalnya. Kalau kita tengok maksud surah Az-Zalzalah ni, murid-murid, sangat dahsyat tentang berlakunya kegoncangan, bumi nanti.
Waktu tu akan berlakunya hari kiamat. Wallahu a'lam. Baiklah, sekarang kita tengok tanda kecil dan tanda besar bila berlakunya hari kiamat. Okey, tanda-tanda kecil dia. Dekat sini Mak Alimah senaraikan 3 tanda-tanda kecil berlakunya hari kiamat. Okey, yang pertama, ramainya wanita daripada lelaki. Okey, yang kedua, banyak berlakunya pembunuhan. Kalau sekarang banyak tak berlaku pembunuhan? Kita cuba fikir-fikirkan. Yang ketiga, bermewah-mewah dalam mendirikan masjid. Okey, sekarang kita tengok pula tanda-tanda besar. Okey, apa beza tanda kecil dengan tanda besar? Tanda kecil ni maksudnya jauh lagi nak sampai kiamat. Tapi kalau tanda-tanda besar ni dah berlaku, bermaksud hari kiamat sangat hampir dah nak terjadi. Okey, kita tengok tanda-tanda besar berlakunya hari kiamat. Yang pertama, matahari terbit di sebelah barat. Okey, kalau sekarang matahari terbit dari sebelah timur, tetapi bila kiamat hampir tiba nanti, matahari akan terbit dari sebelah barat. Yang kedua, Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Kalau sekarang Nabi Isa, Allah belum lagi mematikan Nabi Isa, Allah belum wafatkan lagi Nabi Isa, tetapi Allah angkat Nabi Isa alaihi salam naik ke langit. Dan apabila hampir berlakunya kiamat nanti, Allah akan turunkan semula Nabi Isa untuk membantu dan menyelamatkan agama Islam. Baik, yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj, murid-murid? Okey, dalam hadis ada sebut, dalam kata-kata ulama ada sebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni adalah makhluk Allah. Makhluk Allah maksudnya Allah yang ciptakan Ya'juj dan Ma'juj ni. Dan ada hadis yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni adalah manusia yang datangnya daripada bangsa Nabi Adam sendiri. Siapa mereka ni? Wallahu a'lam. Okey, Ya'juj dan Ma'juj ni sekarang ada ayat Quran yang mengatakan bahawa dalam surah Al-Kahfi dikatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni telah dikurung oleh Raja Zulkarnain. Dulu Raja Zulkarnain telah buat satu tembok yang besar, tembok yang kukuh yang diperbuat daripada besi supaya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni tak keluar. Okey, kenapa kita sangat takut bila Ya'juj dan Ma'juj ni keluar? Sebab tugas Ya'juj dan Ma'juj ni, dia akan buat kerosakan pada bumi. Dia akan membuat kerosakan yang sangat besar lah kepada bumi. Akan membunuh, akan merosakkan tanam-tanaman dan macam-macam lagi kerosakan dahsyat bila keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ni. Kalau kita dengar kisah-kisah berkaitan Ya'juj dan Ma'juj ni, mesti kita akan rasa sangat-sangat takut bila nak hampir berlakunya hari kiamat ni. Wallahu a'lam. Sesungguhnya pengetahuan Allah yang lebih mengetahui. So Allah lah yang lebih mengetahui. Baik murid-murid, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat dalam bahagian yang kedua. Okey, selamat menyiapkan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.